Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So, hari ni kita dalam mood raya lagi kan. So, tapi tak apa. Mood raya tu biarkan, yang penting siapa yang nak buat puasa 6? Puasa 6 ramai tak buat ni. Jom buat puasa 6 kan. Kalau puasa sebulan kita boleh buat, takkan puasa 6 hari kita tak boleh buat? Betul tak? Okay, kan nak cerita pasal tu. Tapi hari ni Zul nak share something kan, berkenaan dengan kisah sahabat. Ini kita nak cerita pasal kisah sahabat. Asyik duk dengar kisah 4 orang je kan. Jom ini kita dengar kisah sahabat. Lagi bagus. Kita ambil pengajaran. Okey. So sahabat yang hari ni nak diceritakan adalah seorang sahabat yang bernama Sumamah bin Utsal. Kita memang jarang dengar pasal sahabat ni, iaitu Sumamah bin Utsal. Okey, jom kita tahu macam mana kisah kan. Bagaimana kisah Sumamah bin Utsal ni masuk Islam. Macam mana dia memeluk Islam. Apakah kisah menyebabkan dia masuk Islam. So cerita kan bermula dengan Sumamah bin Utsal ni, dia adalah seorang raja Yamamah kan. Nama negeri tu Yamamah, iaitu dia memimpin Bani Hanifah. Okey, pada masa itu kan, pada tahun ke-6 Hijrah kan, Rasulullah SAW dia plan baginda plan untuk sebarkan lagi dakwah dengan menghantar surat kepada raja-raja. Pada raja. Maka Sumamah ni antara raja yang menerima surat tu lah. Kemudian apabila Sumamah ni kan, masa tu Sumamah ni biasa masa tu dia belum Islam kan. So masa tu dia memang benci Rasulullah kan. Benci dengan Rasulullah, dengan para sahabat Rasulullah kan. Sebab apa? Sebab menyebarkan Islam kan. Iaitu memang masa tu bertentangan dengan yang punya agama, yang punya kepercayaan nenek moyang mereka kan. So Sumamah at that time when he received kan, the surat tu, dia memang benda ni memang dia buang terus kan. Memang tak baca lah. Sebab apa? Dia memang benci Rasulullah time tu. Dan masa tu kan, dia berazam untuk bunuh Rasulullah. Dia akan cari masa, dia akan cari bila waktu terbaik untuk dibunuh Rasulullah. Sumamah bin Utsal ni. Maka kemudiannya dia terdetik dia nak pergi ke Mekah. Dia pada masa tu dia terdetik nak pergi ke Mekah sebab dia nak buat umrah. Umrah. Dia punya agama di mana dia pergi kat Kaabah, nanti dia akan sembelih, dia akan buat korban untuk bahala-bahala. Sebab masa tu Kaabah dikelilingi oleh bahala-bahala, banyak gila bahala. So dia nak buat korban untuk bahala-bahala tu. Maka dalam perjalanan dia nak pergi ke Mekah tu kan, masa tu kan ada serombongan sahabat Rasulullah sahabat Rasulullah, di mana dia nampak ada orang ni macam pelik kan. Then dia orang tangkap Yamamah ni. Yamamah tu jangan seorang je, dia khayal kan. Khayal dia fikir dia nak sembelih kan untuk korban untuk dia untuk bahala kat Kaabah. Maka kemudian ditangkap. Masa tu si rombongan sahabat ni dia tak tahu yang Yamamah ni adalah raja. Dia tak tahu itu adalah dia adalah raja Yamamah. Dia tak tahu Sumamah tu adalah raja. Sumamah bin Utsal ni adalah raja Yamamah. Makanya dia pun tangkap lah macam orang biasa kan, tangkap and then bawa ke masjid. Maka bila Rasulullah dengar tu, Rasulullah keluar pergi ke masjid, nampak Sumamah ni diikat kan. Diikat sampai dekat masjid tu. Kemudian Rasulullah tanya kat sahabat tu, kenal tak ni siapa kan? And then orang kata tak kenal Rasulullah. Lepas tu Rasulullah kata, inilah Raja Yamamah kan, kamu kena berlaku baik pada dia. Pada masa tu Rasulullah suruh para sahabat pergi cari makanan apa semua, pergi perah susu unta kan untuk raja kan. Kemudian sahabat pun pergilah ambil semua, bagi makan apa semua. And then lepas dah bagi makan apa semua, tapi masa tu dalam keadaan berikat lagi Pergi bagi makan macam biasa, layan macam raja. Tapi kemudian Rasulullah pun tanya kepada Yamamah kan, bagaimanakah keadaanmu wahai bukan Yamamah, Yamamah, Sumamah kan. Rasulullah tanya kepada Sumamah, bagaimanakah dengan keadaan kamu Sumamah? Kemudian Sumamah dia balas dia macam tergamau masa tu. Dia kata, kalau kau nak bunuh aku, bunuhlah kan. Sebab sebelum ni lupa nak cerita, sebelum ni dia dah bunuh banyak gila sahabat Nabi sebab dia terlalu benci dengan Rasulullah dia dah banyak bunuh sahabat Rasulullah. Maka masa tu dia macam
oh man, apa aku nak buat ni, aku dah kena tangkap. So dia macam berserah, dia kata, kalau Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau kau nak bunuh aku, bunuh lah, kan. Kalau kau nak bunuh aku, bunuh lah. Dan kalau kau nak apa saja, aku akan berikan kepada kau, pada masa tu. Kemudian Rasulullah pun bila dengar dia jawapannya tu, Rasulullah pun pulang balik. Pada hari kedua, Rasulullah tanya juga benda yang sama. Bagaimanakah dengan keadaan kamu, wahai Sumamah? Maka Sumamah pun jawab benda sama, kan. Kalau kau nak bunuh aku, bunuh lah, kan. Dan aku akan berikan apa semua benda yang kau nak, kan. Lepas tu masuk hari ketiga, Rasulullah tanya lagi, bagaimana keadaan kamu? Sumamah pun cakap benda yang sama. Maka pada masa itu Rasulullah pun suruh, kan, sahabat untuk lepaskan dia, kan. Lepas Rasulullah kemudian bila sahabat dah lepaskan dia, dia pun pergi ke Kaabah, kan, nak buat umrah dia tu. Kemudian tapi dia tak jadi. Dia pergi kepada sahabat, sekumpulan sahabat ni. Dia pergi kat sekumpulan tu, dia kata dia mengucap kalimah syahadah, dia mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Rasulullah itu adalah pesuruh Allah, kan. Maka pada masa itu bila dengar tu, sahabat pun bawa dia pergi ke jumpa Rasulullah, kan. And then masa tu pun Sumamah ni pun mengucap kalimah syahadah depan Rasulullah, kan. Pada masa itu dia berkata kepada Rasulullah, ini antara yang macam nice lah, di mana dia kata, wahai Rasulullah, jika sebelum ni engkau adalah orang yang paling aku benci, tapi setelah aku masuk Islam, engkau orang yang paling aku sayang, kan. Kemudian dengan sahabat-sahabat, kan, antara negeri, dia kata ni antara negeri yang paling aku benci sebelum aku masuk Islam, tapi once aku dah masuk Islam, ini lah antara negeri yang paling aku sayang, kan. Okay. Itu pengakuan daripada Sumamah. Maka Rasulullah pun kata, tapi Sumamah bertanya, macam mana dengan dosa yang aku dah buat sebelum ni, kan? Aku dah bunuh sahabat kau banyak gila, kan. Dan masa tu pun Sumamah dia berjanji bahawa dia akan bunuh kaum musyrikin Quraisy, kan. Dia akan bunuh seramai-ramainya. Tapi Rasulullah kata, kan, tak apa, bila kau dah masuk Islam ni, segala dosa-dosa kau telah terhapus, kan. Okay. Maka kemudiannya Sumamah ni pun, dia pun buatlah umrah dia, yang umrah yang sebetul-betulnya, yang Islamnya, kan, Nurul Islam. Dia adalah Muslim pertama yang melaungkan talbiyah, tuan, labbaik Allahumma labbaik. Dia adalah orang yang pertama yang melaungkan dekat Mekah tu, kat tengah Kaabah dia seorang. Dia adalah Muslim pertama. Lepas masa tu orang Mekah, musyrikin Quraisy, dia ni kan, dia bengang apa hal ni, kan, dah gila budak ni, sebelum ni tak Islam, kan, kafir, kan. Kemudian dia pun mendakwah, dia kata masuklah Islam semua, kan. Maka seterusnya, kan, ni kisah selepas kewafatan Rasulullah, di mana, kan, Yamamah sebelum tu lagi, dia kan nak diceritakan, Sumamah ni kan adalah raja Yamamah, kan. Yamamah ni adalah satu negeri yang supply makanan tau. So ni strategi dia. Antara strategi dia memang dia bagus lah, kan. Sumamah ni buat strategi di mana negara-negara yang tak nak terima Islam, dia tak akan supply makanan. Sampai macam tu sekali dia buat. So masa tu orang kafir Quraisy, dia kan bising, kan, dia hantar surat pada Rasulullah, kan, macam nak tunjukkan, kata mana adil apa semua ni, kan. Maka Rasulullah pun kata, wahai Sumamah, kan, bagilah balik, kan. So itu daripada side dia, kan. Sumamah buat macam itu sekali untuk menyebar keislaman, untuk satu-satu negara tu menerima Islam. So dia sekat makanan. Dia ni terkenal dengan orang yang menyekat ekonomi Quraisy untuk menerima Islam. Maka kemudiannya pada zaman kewafatan Rasulullah tu, dan selepas kewafatan Rasulullah, kan, dia antara orang yang untuk pengetahuan kita semua, kan, semasa Rasulullah wafat tu, kan, banyak gila orang keluar Islam, kan, orang munafik ni, kan, dia orang keluar Islam, murtad lah. Maka Sumamah ni dia join kan, join Abu Bakar Siddiq untuk memerangi orang-orang yang murtad ni. So itu saja untuk cerita Sumamah. So apa pengajaran yang kita boleh ambil kan, di mana Sumamah ni dia masuk Islam, kan, bukannya sebab dakwah Rasulullah ke apa, tapi dengan akhlak, kan, akhlak yang tunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah nampak, bila dia nampak seorang raja, kan, Rasulullah layan dia macam raja kan, yang sepatutnya, kan, bagi makan semua. Maka walaupun dia dah banyak buat salah, kan, kalau kita memang tak kan, kalau orang dah buat salah, kita bayangkan ada seorang member kita ni backstab kita, kan, takkan kita nak
buat baik dengan dia kan. Mesti kita dah tibai lah budak ni, dah lunyai lah. Tapi Rasulullah buat apa? Kan? Rasulullah layan dia dengan baik. Kan? So itu antara pengajaran yang kita boleh ambil lah. Banyak lagi sebenarnya. Di mana dengan cara dia gunakan kelebihan dia sebagai raja yang dia supply makanan kepada negara-negara lain, negeri-negeri lain. So dia guna strategi tu untuk menyebarkan Islam. So as kita, apa kita buat? So kita kena reflect balik diri kita lah. Maka itu saja kot untuk perkongsian tentang sahabat Sumamah bin Usal, di mana orang yang menyekat ekonomi kan, menyekat supply makanan ke negeri-negeri lain demi Islam. So mungkin itu saja. Kita berjumpa di minggu depan pula. Stay tune. Harapnya dapat banyak manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.